Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi untuk meneruskan sesi pengajaran geografi bagi tingkatan 2. Baik, untuk video pada hari ini, pada kali ini cikgu akan masuk bab yang seterusnya, iaitu bab 8. Geografi tingkatan 2 bab 8, iaitu kita akan mengenali berkaitan jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Dan untuk video kali ini, cikgu akan hanya fokus kepada pengangkutan darat sahaja yang terlebih dahulu. Baik, diharapkan pelajar-pelajar dah bersedia dengan pen dan kertas seperti biasa untuk buat sedikit catatan, sambil mendengar, sambil melihat, tangan tu bergeraklah sikit, bergerak sikit untuk buat catatan tentang tajuk kita pada kali ini. Okey, sekiranya pelajaran, ini dia bab 8. Geografi tingkatan 2 bab 8 berkaitan dengan jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Kita tengok ada berapa jenis pengangkutan di Asia dan macam manakah kemajuan pengangkutan di Asia itu sendiri. Baik, seperti biasa, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita nak lihatlah dulu apakah kita punya SP ataupun standard pembelajaran pada hari ini. Iaitu kita tengok apa yang pelajar akan dapat untuk tajuk ataupun topik tingkatan 2 bab 8 ini. Baik, yang pertama kita nak mengenal pasti jaringan landasan kereta api, lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan utama di Asia. Sini saya langsung menerangkan bahawa ada 3 jenis pengangkutan di Asia, iaitu darat, udara dan juga air. Cuma video kali ini kita hanya fokus pada pengangkutan darat terlebih dahulu. Baik, itu adalah standard pembelajaran yang pertama ataupun objektif kita belajar topik ini yang pertama. Manakala topik yang kedua, kita nak menguraikan sedikit kemajuan pengangkutan di Asia tu. Macam mana berlakunya kemajuan, sama ada pengangkutan darat, pengangkutan udara atau pengangkutan air. Dan yang ketiga, kita nak menilai kesan pengangkutan tu terhadap masyarakat, terhadap sosial, terhadap ekonomi pembangunan sebuah negara, sama ada kepada penduduknya ataupun kepada negara itu sendiri. Dan terakhir kita lihat juga kesan daripada kemajuan pengangkutan ini terhadap alam sekitar di Asia Tenggara khususnya. Baik, itu 3 standard pembelajaran untuk topik pada kali ini. Dan untuk topik hari ini saja, kita nak mengenal pasti jenis dan juga kemajuan pengangkutan darat di Asia. Baik, ini dia jenis pengangkutan di Asia. Yang pertama iaitu kita rujuk kepada pengangkutan darat di Asia terlebih dahulu. Okey, lagi-lagi baru-baru ni kita telah digemparkan dengan berita kat Malaysia kan. Telah berlakunya kemalangan berkaitan dengan transit aliran ringan di negara kita. Baik. Pengangkutan darat di Asia. Untuk pengetahuan pelajar, pengangkutan darat yang utama di Asia lebih tertumpu kepada pengangkutan kereta api. Untuk topik ni, kita akan lebih bertumpu kepada pengangkutan kereta api berbanding dengan penggunaan kereta atau bas lah. Sebab kalau kita nak bandingkan di negara Asia untuk kereta dengan bas ni, kadang-kadang ada setengah negara tu terlalu berbeza, jauh perbezaan dia. Tetapi kita nak fokus kepada pengangkutan kereta api. Yang mana pengangkutan kereta api ni bukan sahaja dapat mengangkut penumpang, tapi juga boleh bawa barang secara banyak. Itu barang yang pukal. Kerana maksudnya mengangkut ataupun membawa barang dengan bilangan yang sangat banyak. Dan juga kosnya adalah lebih murah berbanding dengan pengangkutan darat yang lain. Apa itu pengangkutan darat yang lain? Sama ada van, lori kontena. Pengangkutan kereta api ni lebih murah lah berbanding dengan pengangkutan darat yang lain. Dan antara negara-negara di Asia yang kita akan fokus adalah seperti negara Jepun. Semua orang tahu tentang negara Jepun. Kita juga akan fokus tentang negara China. Negara China yang telah merupakan antara negara yang sedang membangun, sedang maju. Okey, negara seterusnya adalah Korea Selatan dan juga Hong Kong. Okey, yang mana kenapa kita nak fokus pada negara-negara ni? Sebab kita dapat lihat bahawa negara-negara yang disebutkan tadi tu, mereka memiliki jaringan pengangkutan kereta api yang efisien, yang pantas dan juga berteknologi tinggi serta terkini berbanding dengan negara-negara lain lah. Okey, negara lain pun kita akan tengok juga, India kita akan tengok. Negara kita tak boleh tengok lah, pada kita akan
fokus negara kita. Sebab tajuk kita pun lebih kepada Asia. Dan kalau pelajar tengok pun, negara-negara disebut tadi adalah negara mata sepet. Jepun, China, Korea Selatan, Hong Kong, semua geng-geng mata sepet lah ke ni. Okey? Baik. Ini dia. Kereta api yang pertama kita lihat juga di India. India untuk pengetahuan pelajar-pelajar, pengangkutan kereta api dia adalah merupakan pengangkutan yang utama. Dan kebanyakan masyarakat di India menggunakan pengangkutan kereta api. Kerana mereka antara negara yang baru nak membangun, sedang membangun. Jadi pendapatan per kapita rakyat negara ini pun tidaklah terlalu tinggi. Jadi tak semua rakyat di negara India ni mampu untuk memiliki kenderaan sendiri. Jadi inisiatif yang ada adalah kebanyakannya menggunakan kereta api laju. Dan kita tengok sebelah kiri itu adalah kereta api laju di India. Manakala di sebelah kanan tu pula kita boleh tengok landasan kereta api yang bersimpang siur di India. Maksud simpang siur tu maksud banyaklah kenderaan kereta api yang ada kat situ. Okey, itu yang pertama. Okey, mari kita teruskan perjalanan kita. Ini dia. Jaringan landasan kereta api yang terbanyak di dunia adalah terletak di negara India. Sebab tu macam cikgu sebut tadi, dia adalah antara pengangkutan yang utama bagi masyarakat negara India. Yang mana panjang landasan kereta api di India ni adalah sejauh 66,687 km yang menghubungkan seluruh kawasan di negara India. Okey, dengan bilangan penduduk dia pun yang antara bilangan penduduk yang terbanyak di dunia. Baik, ini adalah peta Asia, jaringan pengangkutan di India. Kita boleh tengok. Nampak tu peta menunjukkan jaringan pengangkutan di India yang menghubungkan di semua kawasan di negara India. Sebab itu dikatakan Cakdi, seperti cikgu sebut tadi, dia adalah pengangkutan yang utama yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di India. Nak pergi mana-mana, kebanyakan mereka menggunakan kereta api. Okey, ini pula kita boleh tengok. Nak membuktikan bahawa majoriti masyarakat India menggunakan kereta api, kita boleh tengok gambar ni. Tengok, sehinggakan sampai atas bumbung pun ada naik lagi. Maksud dia sangat penting lah. Majoriti menggunakan. Kita tak nampak keadaan atau situasi di negara lain. Tapi di negara India ada. Nampak sampai naik atas bumbung. Sampai berpegang dekat belakang kereta api penuh. Penuh. Menunjukkan bahawa sangat pentingnya jaringan pengangkutan kereta api bagi masyarakat ataupun penduduk di negara India itu sendiri. Tengok. Okey. Kalau ada masa perlagangan COVID dah habis nanti, dah selesai, siapa-siapa yang ada berkemampuan bolehlah pergi sendiri menikmati macam mana naik kereta api kat India dalam suasana yang macam ni, macam tin sardin, penuh. Okey, memang padat. Baik, itu di India secara umum. Baik, seterusnya kita lihat pula di negara yang seterusnya, iaitu negara China. Ini kereta api laju di China. India ada kereta api laju dia itu sendiri. China pun dia ada kereta api laju dia. Malaysia ada tak lagi kereta api laju kita? Masih belum ada. Masih dalam proses ECRL tu. Untuk belajar ECRL tu antara kereta api laju Malaysia. Tapi masih belum siap. Siap nanti kita boleh tengok laju ke tak laju. Wallahualam. Baik, ini adalah di negara China. Landasan kereta api berkelajuan tinggi dari Beijing sehingga ke Shanghai di China. So kena ingatlah landasan ni daripada mana? Beijing sampai ke Shanghai. Kalau India tadi dia tak ada bagi tahu secara detail lah sebab dia banyak sangat. Kalau bagi tulisan susah nak ingat. Okey, yang ini yang utama di China dari Beijing sehingga ke Shanghai. Baik. Kereta api ataupun landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing Shanghai ni dia punya ujian yang telah dilakukan, kelajuan dia adalah selaju 250 km per hours ataupun 250 hingga 300 km per jam. Sangat laju, yang mana yang menyebabkan masa perjalanan antara Beijing nak ke Shanghai dapat dipendekkan. Bila dapat dipendekkan, ramailah yang akan menaiki kenderaan kereta api ni. Sebab dapat jimatkan masa. Satu lagi keuntungannya,
bila pengangkutan kereta api ni tak perlu nak risau tentang kesesakan lalu lintas. Sebab apa? Sebab ianya ada landasan yang tersendiri. Sebab itu di kebanyakan negara maju, yang pengangkutan darat kereta api terutamanya antara menjadi pilihan rakyat di negara maju khususnya. Sebab apa? Dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Dan kereta api laju zaman sekarang ni pun berkeluaran tinggi, berteknologi tinggi, tidak menyebabkan berlakunya pembakaran. Mereka menggunakan tenaga elektrik. Jadi banyak kebaikan menggunakan landasan kereta api ni. Ini di Shanghai, China. Baik, ini pula peta yang menunjukkan lokasi dia. Tu di negara China. Ini dia peta jaringan pengangkutan kereta api. Kereta api bukan yang lain. Ni fokus kita pada kereta api di China. So boleh kita tengok nampak situ. Okey, landasan kereta api. Tidak menghubungkan semua kawasan sebab negara China ni terlalu besar. Tetapi dia buat landasan di kawasan yang lebih praktikal untuk dia nak buat. Di kawasan-kawasan utama penduduk. Itulah dia. So kalau kita tengok peta ni kita boleh tahu bahawa di negara China di belah pantai barat dia lebih maju ataupun lebih menjadi tumpuan penduduk. Sebab itulah landasan kereta api laju ni dibina di kawasan pantai barat ataupun di kawasan barat negara China. Baik, ini perbezaan nak menunjukkan perbandingan pembangunan kemudahan laluan kereta api di China daripada 2008 hingga 2018. Dalam tempoh 10 tahun telah berlakunya kemajuan yang sangat pesat. Sebab itulah negara China antara negara yang semakin berkembang maju. Kalau tengok 2008 banyak tu sahaja. Tapi setelah 10 tahun dia telah berkembang hampir ke kebanyakan kawasan-kawasan. Dan sebab itulah dia menjadi tumpuan penduduk. Kalau tengok belah kanan tu pula tu dia. Kereta api laju dia. Berapa banyak kereta api laju dia. So bagus. Kita harapkanlah juga di negara kita nanti kemudahan laluan kereta api ni akan diperkembangkan, dimodernkan lagi. Supaya dapat memudahkan urusan penduduk. Tak perlu nak beli kenderaan sendiri. Tak perlu nak berhadapan dengan kesesakan lalu lintas. Naik kereta api laju cepat. Okey. Baik. Okey, kita dah masuk 2 buah negara, iaitu di India. Dia dah tengok. India tu macam mana pengangkutan kereta api dia. Kita juga dah tengok di China. Okey, China pun dah tengok macam mana pelajaran kereta api dia. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada negara yang seterusnya. Iaitu negara apa pelajar? Baik, ini dia negara Korea Selatan. Kenapa kita tak pergi Korea Utara, cikgu? Okey, itu sebab Korea Utara ni negara komunis. Dia dasar dia lain sikit. Dia tak semaju Korea Selatan. Korea Selatan lebih maju berbanding Korea Utara. Sebab itu kita nak fokus pada Korea Selatan. Ini dia gambaran ataupun gambar rajah kereta api laju di Korea Selatan. Cantik kan? Nampak aerodinamik dia. Sebab dia nak laju. So kena bentuk macam tu. Muncung depan tu. So ni hukum fizik. Dia menggunakan ilmu fizik. Okay, kereta api di kawasan Korea Selatan. Baik, panjang landasan dia. Dia ada 3 landasan utama yang difokuskan iaitu Suseo sepanjang 61.1 km, Gyeongbu sepanjang 417.4 km dan juga Honam 182.3 km. Yang mana dia lebih laju daripada China. China tadi 250 hingga 300 km per jam. Tapi Korea Selatan ni dia maju lagi, dia advance lagi 350 km per jam. So bayangkan 350 km per jam sangat laju. Kenderaan kita kat highway pun 110. Kita dah rasa laju dah kan. Ini 350 km per jam. Sangat laju. Sangat dapat memendekkan masa nak sampai ke suatu kawasan. Pun negara kita pun tengah cuba sekarang nak buat kereta api lah laju. Sebab banyak manfaat dia. Baik, ini adalah yang sebelum-sebelum ni peta jaringan pengangkutan di Korea Selatan. Boleh nampak tu. Saya nampak kecil sebab apa negara dia divide kepada 2. Sebelah kanan tu nampak dia punya kereta api laju dia. Nampak cantik, nampak aerodinamik, nampak seronok kan? Kita pun rasa macam nak naik kereta api ni. Okey. Baik, kita dah pergi 3 buah negara dah. Yang pertama tu kita tengok di India. Lepas tu kita tengok pula di China. Kita pergi pula Korea Selatan. Baik, seterusnya kita nak pergi kepada negara sepik yang seterusnya. Kawasan negara sepik iaitu di Shinkansen. Kat mana Shinkansen ni? Di Jepun. Kereta api berkeluaran tinggi ataupun lebih dikenali sebagai bullet train lah. Kenapa bullet? Bullet ni peluru. Dia sebut peluru ni sangat laju. So menunjukkan bahawa
kereta api di China ni sangat laju. Tu dia kelajuan dia 320 km per jam. Tengok bentuk dia pun depan dia tu tajam muncung dia. Untuk mengatasi rintangan angin dia laju. Dan antara sistem yang sangat efisien lah dekat Jepun ni, yang mana dia tak pernah lewat walaupun sesaat. Pada tahun 2008 pernah terlewat 7 saat. Menteri Pengangkutan dia secara terbuka memohon kemaafan. Bukan sebab lewat 7 saat, tapi tercepat 7 saat. 7 saat je pun dia minta maaf. Nak menunjukkan bahawa sistem kereta api di negara Jepun ni sangat efisien, sangat menepati masa. Di mana kita tahu orang Jepun ni antara sebuah negara yang masa dia sangat-sangat dititik beratkan. Okey. Baik, ini dia peta yang menunjukkan lokasi di Jepun. Nampak? Dia menghubungkan seluruh kawasan daripada utara Jepun sampai ke selatan Jepun. Sebab tu kalau tengok pun untuk penonton pelajar, kebanyakan rakyat Jepun pun tak banyak yang membeli kenderaan sendiri pun. Walaupun dia antara negara yang mengeluarkan kenderaan ataupun angkutan darat, Toyota, Honda, kan, yang terbesar di dunia. Tetapi kebanyakan penduduk negara dia tidak yang memiliki kereta. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan pengangkutan awam iaitu bullet train. Lebih efisien. Lebih masa pun tak pernah lewat. Sentiasa on time. Bila kata setiap 5 minit akan ada kereta api yang masuk. So dia tak perlu risau. Kalau saya pun macam tu, saya tak belilah kereta. Tak belilah motor, kereta api je lah. Dapat jimat dan juga mudah. Baik, itu dia di Jepun. Sistem kereta api laju dia. Baik, seterusnya kita nak pergi pula di negara yang seterusnya. Itu negara Rusia. Panorama menaiki kereta api Trans-Siberian. Ini antara yang terpanjang di dunia. Okey, landasan kereta api Trans-Siberia di kawasan Rusia. Baik, landasan kereta api sepanjang 9,288 km yang menganjur daripada Moskow di Rusia sehingga ke Vladivostok. Nama tempat dia Vladivostok. So ini kereta api dia. Nampak macam biasa je kan? Sebab dia bukan, yang ini bukan kereta api laju. Dan di landasan kereta api Trans-Siberia ni lebih fokus kepada untuk perdagangan, membawa barangan secara pekal. Okey, nampak ni lokasi dia. Jaringan angkutan di Rusia. Okey, boleh nampak kan? Jelas kan? So boleh tengok. Okey. Baik, itu dia di antara kawasan-kawasan kereta api di dunia. Okey, di dunia, di Asia maaf. Saya nampak ni, the longest railway in the world. Okey, boleh tengok. Ini adalah the China-Europe Block Train. It's the longest railroad in the world. Seperti the Trans-Siberian Railway and the Moscow to Beijing. Ini antara landasan kereta api dengan kerjasama daripada China tu, dia buat kerjasama dengan Trans-Siberian, dia bersambung. So daripada China boleh pergi ke Perancis. Boleh pergi ke negara Eropah hanya dengan menaiki kereta api. Ini antara the longest railway. Ini adalah rangkaian kereta api Trans-Siberian yang melintasi 8 buah negara sekaligus, yang menjadikannya adalah landasan terpanjang di dunia. Yang India tadi itu antara tersibuk, yang terbesar, terpanjang sebab dia negara je. Yang ini dia merangkumi beberapa buah negara. Okey. Baik, dan ini yang terakhir untuk hari ini. Sedikit info laluan kereta api paling bahaya di dunia. Ini adalah laluan kereta api Death Railway. Juga dikenali sebagai kereta api Myanmar yang dibina oleh buruh paksa semasa Perang Dunia Kedua dan merupakan antara laluan kereta api yang paling berbahaya di dunia. Sebab apa paling berbahaya di dunia? Tengoklah laluan dia tu. Melalui kawasan kaki bukit, tepi ni, lereng bukit ni, dia buat landasan kereta api. Nampak sebelah ni tak ada apa. Kalau berlaku apa, wallahualam. Sendiri mau fikirlah. Sedikit info berkaitan dengan kereta api yang paling bahaya di dunia. Baik pelajar, itu saja untuk hari ini. Kita belajar tentang pengangkutan landasan kereta api. Mudah saja, ringkas saja. Kita nak tahu apakah kereta api yang terpanjang di dunia, yang terlaju, macam mana keadaan dia, kan? Okey, itu seperti yang ditunjukkan tadi. Baik, ada berapa buah negara? Okey, ulang balik tadi di India kita tengok antara
landasan kereta api yang utama yang tersibuk di dunia. Sebenarnya kita pergi pada negara China, kita tengok juga negara Korea Selatan, okey, kita tengok negara Jepun, dan last sekali kita tengok tadi Trans-Siberian di negara Rusia, dan juga landasan kereta api yang terpanjang di dunia. Baik, cukup untuk hari ini, buat setakat ini tentang pengangkutan kereta api di Asia Tenggara. So yang pertama, okey, untuk fokus pastikan pelajar tahu. Okey, tahu contoh macam China tadi daripada mana? Dari Beijing sampai ke Shanghai. Trans-Siberian tadi daripada mana? Pada Moskow sampai ke Vladivostok. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Baik, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video pengajaran geografi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.